Hai, Assalamualaikum. Bersua kembali bersama saya dalam channel Zikraf Crochet. Okey, untuk perkongsian kali ni, saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak buat bakul serbaguna ni dengan menggunakan bahan yang kita dah tak pakai. Iaitu kat sini saya pakai bekas jelly ya, bekas jelly yang kita beli untuk anak-anak tu kan, jangan kita buang, kita boleh gunakan dia untuk jadikan bakul telur macam ni ya, ataupun kita boleh letak tuala kecil dalam ni, dan juga kita boleh gunakan untuk letak free gift. Tujuannya adalah untuk orang kata bagi kenangan lah kepada sahabat handai untuk majlis-majlis yang kita buat ya. Okey, selain daripada 3 bahan ni, boleh juga kita letak gula-gula ataupun cenderahati yang boleh muat untuk bekas ni. Okey, selain pada corak yang macam ni, yang ni saya buat kosong, iaitu dalam dan luar kosong, jadi satu warna saja. Yang ni saya buat berbelang ya. Kalau suka belang, boleh buat corak macam ni. Iaitu dalam dia saya buat belang sekali, dekat luar saya buat 2 kali. Jadi ada kelainan kita punya craft tangan kali ni. Okey, boleh juga buat belang-belang luar ataupun bahagian dalam ya. Okey, kita nak hasilkan produk ni kita kena kreatif, ataupun boleh juga buat kosong. Macam ni saya buat belang kat luar, yang dalam saya buat kosong. Jadi nampak lebih mewah. Untuk padanan warna sesuai selera nak buat warna apa. Untuk kreativiti bunga ni kita boleh gubah ikut sesuai selera. Boleh letak memanjang begini ataupun kita letak setompok macam ni. Ikut selera. Okey, jom kita start. Untuk permulaan saya nak tunjuk bekas yang kita guna adalah bekas jelly macam ni. Okey, bekas jelly. Rasanya puan-puan pun selalu kan beli makanan untuk anak-anak. Jadi bekas dia tu kita boleh pakai untuk hasilkan craft macam yang saya tunjuk ni. Okey, saya gunakan bekas jelly. Saya ada gunting. Dekat sini saya gunakan hook. Yang ni nombor dia dah hilang. Nombor dia 1.0 mm. Sebab dia punya kaitan ni saya nak dia lebih rapat. Dekat sini juga saya gunakan benang nona. Warna krim. Kod dia saya lupa dah. Okey, jadi inilah saja bahannya. Jom kita start. Okey, untuk permulaan kita buat dulu magic ring. Dan kita cantumkan dia, kita kait dekat dalam ni. 1, 2, 3. 3 chain. Okey, kemudian kita kait 14 DC ya, secara keliling dalam magic ring ni. Yang kita nak adalah 15. Jadi totalnya termasuk dengan 3 chain ni ialah 15. Okey, bilangan ni dalam ni 14 DC dan 3 chain. Jadi totalnya adalah 15 ya. 3 chain ni dah mewakili 1 DC. Okey, kita kait dulu 15 chain. 14 DC termasuk 3 chain tadi dah dikira 1 DC ya. Okey. Untuk lubang magic ring ni jangan terlalu besar lah supaya benang ni tak terlucut. Jadi bila kita kait tu kita tarik dia sedikit-sedikit merapat. Okey, supaya dia tak terlucut yang hujung ni ya. Okey, itu cara dia. Okey, kita kait lagi. Okey, kita kira dulu. Total dia 15 ya. Termasuk yang 3 chain ni. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 1 lagi. Okey, yang ni kita rapatkan
Dan kita buat satu lagi. Okey, kita kira balik. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Okey, dah cukup 15. Kita rapatkan. Yang hujung benang ni kita tarik. Bagi dia tak ada lubang kat situ. Okey, dah rapat. So, kita simpul supaya dia tak tercabut. Ini adalah kekemasan ya. Apa yang kita buat tu biarlah kemas. Jadi orang tengok pun benda tu orang kata nampak kemas, selesa hasil tu. Cantik. Okey, yang lebihan benang ni macam biasa saya akan sorok dekat dia punya celah-celah ni. Barulah saya potongkan benang. Okey, ni adalah salah satu cara untuk kita tutup ya kita punya lebihan benang tu supaya hasil kaitan ni nampak lebih rapi lah. Jadi saya ni jenis cerewet. Saya nak tengok benda ni kemas. Okey, kita dah boleh potong. Okey, nampak? Dia dah tak ada dia punya lebihan benang. So, kita akan slip stitch yang mula ni tadi. Pastikan bilangan tu cukup ya 15 termasuk yang 3 chain. Okey, kita slip stitch dekat lubang yang ketiga. Okey, dah slip stitch. Okey, kemudian kita naikkan 3 chain lagi. Kat sini baris ni kita akan mula dengan increase. Setiap lubang kita buat increase ya. Increase ni maknanya 2 DC dalam satu lubang yang sama. Okey, kita buat dulu. Okey, 2 sampailah habis satu keliling. Satu row. Macam-macam nama ya kita panggil. Okey, tak kisahlah. Yang penting cukup kita punya jumlah. Pastikan buat 2 DC di setiap lubang. Okey, ni saya dah sudahkan untuk baris kedua. Okey, kita buat satu lagi. Untuk yang ni kita buat increase ya setiap lubang iaitu 2 DC dalam lubang yang sama. Okey, kita slip stitch. Okey, kemudian untuk baris yang ketiga kita buat 2 chain. Okey, untuk baris ni kita akan buat HDC iaitu 2 HDC dalam satu lubang dan 1 HDC satu lubang. Jadi stepnya adalah 2121 iaitu teknik HDC ataupun half double crochet. Okey, 2121 sampailah habis satu baris. Okey, yang ni kita buat pendek je iaitu half double crochet sebab kita nak ngam dia punya tapak. Okey, 1 2. Okey, 1 HDC, 2 HDC increase. Okey, 1 2. Kita buat 1 HDC. Dan HDC increase. Maknanya satu tunggal, satu lubang kita buat 2. Okey, 1 2. Untuk baris ni kita buat HDC ya. Sebab kita nak pendek je dia punya tepi ni supaya dia ngam lah dengan saiz tapak bekas jelly ni. Okey, kita buat 1 2 1 2 sampailah habis satu row. Okey, ni saya dah habiskan satu pusingan. Okey, kita buat 2 HDC dan 1 HDC. Okey, kemudian kita slip stitch ya dekat lubang HDC yang kedua.
Okey, kemudian di baris seterusnya kita akan naikkan body, kita naikkan 3 chain. Dan untuk baris ni kita akan guna teknik back loop, iaitu kita ambil di bahagian belakang, kita buat setiap lubang 1 DC. Okey, kita ambil belakang ni je. Bahagian belakang sahaja. Okey, kita buat 1 DC setiap lubang sampai habis 1 pusingan. Yang ni kita gunakan DC back loop ya. Kita ambil sebelah ni saja untuk kita naikkan dia punya body. Okey. Buat 1 DC setiap lubang sampai habis 1 row. Yang ni kita hanya ambil sebelah belakang iaitu back loop. Kita buat DC back loop. Kita kait 1 DC setiap lubang sampailah habis 1 pusingan. Okey. Saya sudahkan dulu. Okey, ni saya dah sudahkan 1 baris. Ni yang last. Kita buat 1 DC setiap lubang iaitu DC back loop ya. Okey, kemudian kita slip stitch dekat kita punya 3 chain tadi yang permulaan. Okey. Naikkan 3 chain. Okey, untuk baris yang seterusnya sebanyak 4 baris ke atas, kita akan buat 1 DC setiap lubang sampai cukup 5 baris ya. Okey, kat sini saya dah buat sebaris. Jadi saya buat 4 baris lagi. 1 DC setiap lubang. Okey. Teruskan 1 DC setiap baris sehingga cukup 5 baris ke atas. Kita hanya buat 1 DC setiap baris sehingga cukup 5 baris. Okey, saya teruskan. Okey, kita buat 1 DC je. Tak ada penambahan ya sampai baris yang ke-5. Okey, saya sudahkan dulu. Okey, ni saya dah sudahkan 5 baris yang kita nak. Okey, ni yang last sebelum kita slip stitch. Okey, kita slip stitch dekat lubang chain yang ketiga. Kemudian kita naik lagi 3 chain. Okey, untuk baris yang ke-6 kita akan buat dalam satu lubang kita buat increase, DC increase. Okey, kemudian 2 DC iaitu 1 DC, 2 DC. Okey. Untuk step yang ni adalah 2 increase DC, 1 DC, 1 DC dan 2 DC. Okey, kita buat 2 DC. Kemudian 2 DC tunggal. Okey, 1, 2. Okey, kemudian DC increase. 1, 2. Okey, saya ulang. 1 DC tunggal sebanyak 2 kali. Okey, di lubang ketiga kita buat DC increase. Iaitu 2 DC dalam lubang yang sama. Okey, kita buat lagi 1 DC. 2 DC. Kemudian dalam lubang ketiga kita buat DC increase. Okey, ulang teknik ni sampai habis 1 pusingan. Okey, saya dah sudahkan baris yang ke-6. Kita buat 2 DC increase dan 2 DC tunggal. Okey, 1 dan 2. Okey, kemudian kita slip stitch dekat yang lubang chain yang ketiga. Okey. Okey, untuk baris yang ke-7 kita buat 3 chain.
Kemudian kita kait setiap lubang 1 DC sahaja. Okey, 1 DC sahaja. Kita ulang balik step yang ni. 1 DC hingga habis 1 pusingan. Okey, kita buat 1 DC setiap lubang sampai habis 1 pusingan ya. Okey, saya dah siapkan 1 baris yang last. Kemudian kita slip stitch dekat lubang chain yang ketiga. Okey. Untuk baris yang ke-8 adalah baris terakhir. Untuk baris ni kita buat 2 chain dan kita buat 1 HDC setiap lubang sehinggalah habis 1 pusingan. Okey, untuk baris last ni kita buat HDC ya, ataupun half double crochet. Okey, kita buat 1 HDC di setiap lubang. Okey, ulang sampai habis 1 pusingan. Yang last ni kita buat HDC. Okey, sebab kita nak ngamkan dia punya ketinggian ni ikut bekas jeli tu lah. Tak nak panjang sangat, nanti dia longgar. Jadi kita buat 1 HDC sampai habis 1 pusingan. Okey, ni saya dah sudahkan baris akhir. 1 HDC setiap lubang. Kemudian kita slip stitch di lubang yang kedua. Okey, dah siap. Kita dah boleh potong benang. Kita buat 1 chain dan kita akan potong benang. Okey, yang ni dah siap ya untuk bahagian luar. Okey, dah siap. So, yang benang lebihan ni kita selitkan dekat bahagian celah-celah ni. Kita selitkan sini. Okey, yang ni kita selit-selit je untuk sorok dia punya lebihan benang ni. Jadi dia takkan nampak lah. Okey, kita sorok je dekat sini. Okey, jadi kita biarkan je, kita tak payah potong sebab ni nanti kita akan tutup ya. Kita akan tutup dan kita akan sambungkan dengan bahagian dalam. Okey, ini untuk bahagian luar. Okey, macam mana kita nak cantumkan menjadi satu. Okey, kita masukkan bekas ni dan kita akan tarik untuk bahagian sarung luar ni. Kita tarik ke bahagian luar. Okey, kita tarik ke luar supaya dia tertutup. Okey. Kita tarik naik sikit supaya nanti kita senang nak cantum. Okey, dah siap. Ini adalah untuk bahagian luar ya. Okey, untuk bahagian luar. So, untuk bahagian dalam. Untuk bahagian dalam, kita buat teknik yang sama. Jadi kat sini saya dah siapkan untuk sarung bahagian dalam. Teknik dia tetap sama, cuma bahagian ni kita buat sampai 6 baris sahaja. Jadi sampai stitch yang 2 DC dan 2 DC tunggal tadi. Okey, untuk bahagian dalam cukup setakat tu sahaja. Sampai 6 baris saja. Jadi kita terbalikkan dia daripada dalam ke luar. Okey, kita terbalikkan. Jadi untuk bahagian dalam kita pakai bahagian luar ni. Okey, dan kita akan cantumkan kedua ni dan tutupkan dia punya bekas tu. Okey, kita sematkan dulu. Okey, kita tolak masuk macam ni. Okey, nampak dia dah jadi satu tapak untuk bahagian dalam. Okey, untuk step yang seterusnya kita akan sambung. Yang ni kita tarik je naik untuk kita cantumkan dengan sarung bahagian dalam ya.
Okey, untuk bahagian dalam ni kita dah sudahkan 6 baris. Benang ni kita jangan potong sebab kita nak jahitkan dia, kita nak cantum. Jadikan dia satu. Okey, sekarang kita akan cantum. Kita samakan untuk bahagian tepi ni, kita samakan. Jadi kita akan buat teknik SC ya. Kita cantum dengan teknik SC. Okey, kita akan cantumkan dia. Kita ambil di bahagian back loop. Okey, kita ambil di bahagian back loop. Jadi kita akan cantumkan dia di bahagian sini. Okey, yang ni kita ambil front loop ya. Okey, untuk bahagian luar kita ambil front loop, iaitu bahagian depan. Okey, bahagian depan ya, boleh nampak. Yang dalam ni kita ambil bahagian back loop, iaitu bahagian belakang. Jadi kita akan cantumkan dia. Okey. Kita cantumkan dia. Jadikan SC. Okey. Untuk sambung ni dia agak susah sikit lah di awal dia. Jadi kita buat perlahan-lahan. Okey. Satu. Kemudian kita sambung lagi. Untuk setiap lubang satu SC ya. Yang ni kita ambil back loop. Yang ni kita ambil front loop. Okey. Jadi dia akan bersambung dengan stitch SC. Okey, kita sambung dulu. Okey, yang tu kita ambil front loop. Dan yang ni kita ambil back loop. Okey, cantumkan ya. Kita jadikan SC. Yang ni kita ambil front loop. Untuk sambung, kita ambil sebelah-belah. Sebelah bahagian sahaja. Kita tak ambil sampai depan. Kalau tak nanti dia jadi kaku. Okey, kita dah sambung. Kita masukkan. Kita teruskan sambung setiap lubang satu SC. Ambil back loop dan juga front loop. Okey. Kita sambungkan front loop dengan back loop. Okey. Jadi hasilnya akan macam ni lah. So kita sambung dulu. Saya sudahkan dulu ya. Okey, ni saya dah sudahkan untuk cantuman dia punya body ya. Okey, ni yang last. Kita ambil back loop dan juga front loop. Okey, kalau boleh nampak kat sini ya, ini adalah cara untuk kita cantumkan. Okey. Dan kita slip stitch. Okey, untuk baris last ni kita cantumkan dan slip stitch di bahagian awal tadi. Okey, kemudian kita kemaskan. Okey, boleh nampak dia punya bentuk dah jadi ya. Okey, sekarang kita nak teruskan untuk buat dia punya tangkai. Okey, kita buat satu chain. Kemudian kita buat dalam lubang yang sama satu SC. Dan kita ulang sebanyak 6 kali. Maknanya saya buat ni 6 SC. 3, 4, 5 dan 6. Okey. Kemudian buat satu chain dan pusing. Kita ulang 6 SC ni sebanyak 2 baris ya. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey. Cukup 2 baris. Kemudian untuk tali dia kita buat 1, 2,
tiga chain dan kita akan buat 6 DC, 5 DC sebanyak 20 baris ya. Ulang secara pusing balik dan kita nak sebanyak 20 baris. Okey, yang ni saya buat 6 DC termasuk dengan yang 3 chain bahagian mula tadi. Okey. Untuk yang awal ni agak tu sikit lah, ketat sikit. Okey. Okey, kita pusing dan kita buat lagi 3 chain. Okey, ulang secara pusing balik sebanyak 20 kali. Untuk dapatkan panjang tangkai dia ya. Okey, 3, 4 dan 5. Okey. Pusing lagi, buat 3 chain. Ulang teknik ni sampailah cukup 20 baris untuk kita sambung ke bahagian sini ya. Saya sudahkan dulu. Okey, ni saya dah sudahkan secara pusing balik DC, 6 DC. Secara pusing balik sebanyak 20 baris untuk kita buat tangkai. Kemudian kita buat satu chain dan kita buat 6 SC ya. Okey, 1 ni untuk yang bahagian last. Untuk bahagian tangkai. Okey, kita buat 1 SC lepas 20 baris. Kita buat 1 SC sebanyak 1 baris. Kemudian untuk yang akhir kita buat 1 chain dan kita akan cantum di bahagian sebelah sini. Okey, untuk dapatkan dia punya tengah ni, kita perlukan 2 pin marker ni. Yang kecil ni penanda untuk kita tanda supaya tak sengit dia punya tangkai. Okey, daripada sini saya buat 24 lubang. Dari sini pun saya buat 24 lubang. Jadi kita akan dapatkan bahagian tengah untuk tangkai. Okey, saya kira. Okey, kira daripada bahagian tepi ya. Okey, kita ambil daripada bahagian tepi sini. Okey. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24. Kita tandakan di bahagian yang ke 25. Okey, ini adalah untuk dapatkan dia punya tengah tangkai ni ya. Okey, kemudian kita kira daripada sini 3, 6. Kita tanda di bahagian ke 7. Okey, kita tanda bahagian ke 7. Jadi dia dah sama banyak ya. Kat sini pun kita dapat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24 termasuk yang ni. Okey, kita dah balancekan dia punya tangkai. Okey, kita dah cukupkan 24 sini, 24 sini. Jadi 6 di bahagian tengah ni kita akan sambung untuk bahagian tengah tangkai ni ya. Okey, kita buang dulu yang ni. Okey, kemudian kita nak cantumkan dia.
Okey, untuk cantum dia, buang dulu lah yang ni. Kita ambil daripada sini. Kita ambil daripada sini. Kemudian kita kira daripada 2, 4, 6. Kita cantumkan di bahagian yang ke-6. Okey. Okey, tangkai ni pastikan dia sama, tak terbalik ya. Supaya nanti kita tak jadi 2 kali kerja. Okey, kita cantum. Yang ni kita cantum dengan bahagian sini. Lubang yang kedua. Okey, untuk pin ni kita dah boleh buka sebab kita dah kait dia. Okey, kita kait lagi satu SC ke bahagian sini. Kita cantumkan satu SC sampai 6 lubang. Okey, ni adalah untuk sambung dia punya tangkai. Okey, kita cantum dia. Okey, yang last. Kita cantum di bahagian last ya. Okey, kita buat satu SC. Okey, kemudian kita buat satu chain. Dan dia di akhir ni kita dah boleh potong benang. Okey, dah sudah untuk kita punya tangkai. Okey, untuk benang lebih ni kita selitkan di bahagian sini. Okey, kita tarik je celah-celah ni. Kita masukkan celah-celah tu. Okey, supaya dia tersorok ya. Kita masukkan je dekat bahagian bawah ni. Supaya benang tu tak nampak bila kita potong. Okey, dia dah tersorok kat celah tu. So, kita boleh potong benang. Okey. Kita dah boleh potong ya. Okey, kemudian kita kemaskan. Okey, dah siap kita punya bekas. Okey, sekarang ni kita akan sambung untuk bahagian nak buat bunga pula. Terpulang pada sahabat-sahabat nak buat bunga ataupun nak letak butang pun boleh. Okey, kita dah siapkan bekas untuk kita punya cenderahati. Boleh letak telur, boleh letak tuala kecil, boleh letak set pin macam ni. Ni saya dapat dari kenduri ya. Okey, macam ni pun kita boleh bagi dekat kita punya tetamu lah. Okey, isi dalam dia kita boleh letak. Okey, kita akan sambung untuk step hiasan pula. Okey, ni dah siap untuk bakul ya. Okey, sekarang kita nak sambung untuk buat dia punya bunga. Kat sini pun saya guna benang nona. Untuk buat bunga ni kita boleh pakai benang yang lebih-lebih pun tak apa. Cuma untuk bagi naik seri dia punya colour. Okey, untuk yang ni saya pakai warna merah hati. Untuk saya mixkan dengan dia punya bekas ni. Okey, supaya dia punya warna tu nampak lebih terang Okey, untuk satu bakul ni kita perlukan 6 kuntum. Jadi kat sini saya dah siapkan 5. Okey, saya akan tunjukkan cara nak buat bunga ni. Okey, kita buat dulu slip knot. Dan kita akan kait 5 chain. 1, 2, 3, 4, 5. Dekat dalam lubang chain yang pertama kita slip stitch. Dan kita buat 4 chain.
1, 2, 3, 4. Dan kita buat treble crochet. Lilit benang sebanyak 2 kali pada hook. Kita buat sebanyak 3 kali. Okey, 1, 2, 3. Okey, kemudian kita buat lagi 4 chain. 3, 4. Okey, dan kita slip stitch di dalam lubang ni tadi. Okey. Kemudian kita naikkan semula 4 chain. 2, 3, 4. Okey, kemudian kita ulang lagi 3 treble double crochet. 1, 2. Okey, kita buat 3 treble crochet macam yang awal ni tadi. 1, 2. Yang ni saya buat treble sebab saya nak besarkan dia punya kelopak. Kalau tak suka besar boleh buat DC biasa saja. Buat DC biasa pun boleh. Tapi saiz bunga tu dia akan nampak lebih kecil lah. Dia punya kelopak tu. Okey, untuk yang ni kita buat besar sikit supaya nampak dia punya kelopak bunga tu lebih besar. 4. Okey, buat treble lagi. Kita ulang buat sampai 5 keping kelopak Untuk satu kuntum bunga ni. Buat sampai 5 keping dalam tu. Okey, 1, 2. Slip stitch. 1, 2. Slip stitch. Kemudian ulang balik 4 chain. 3, 4. Okey, kita slip stitch lagi dalam lubang tu. Okey, ulang kait lagi 4 chain naik. 3, 4. Step yang sama sampai cukup 5 keping. Kita nak 5 keping. Okey. Dua. 3. Okey, kita turunkan 4 chain. Dan kita slip stitch. Okey, yang ni kita tolak sikit supaya ada ruang untuk sekeping lagi. Okey, kita tolak sikit. Dan kita kait lagi 4 chain. 1, 2, 3, 4. Ulang kait 3 treble double crochet. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3, 4. Dan yang ni kita slip stitch dekat bawah. Okey, dah cukup 5 keping. Kita dah boleh matikan benang. Kita kait 1 chain. Okey, kita dah potong benang. Kita dah boleh potong benang. Okey. Untuk yang akhir ni, kita slip stitch dia dekat celah-celah ni. Di bahagian chain yang mula tadi. Okey, yang ni kita selit-selit je. Masukkan celah-celah ni. Kita selit, kita sorok celah ni je. Okey, 1. Kita masuk situ. Kemudian, kita tarik je ke bahagian kelopak ni. Kita selitkan je di celah ni. Sebab nanti dia punya bahagian ni akan berada di bahagian bawah. Jadi dia takkan nampak lah benang tu. Okey, kita selitkan dulu. Dekat dia punya kelopak ni. Okey, kita tarik je. Okey, dah macam tu kita boleh potong benang.
Okey. Okey, kita betulkan dulu. Tarik-tarik sikit bagi dia sama rata kedudukan kelopak tu. Jadi tak adalah satu besar, satu kecil. Okey. Kita buat macam ni supaya kelopak tu sama besar. Kedudukan dia akan menjadi rata lah. Okey. Okey, dah dapat sekuntum ya. Okey, sekarang dah cukup 6 kuntum. Jadi, saya nak tunjuk cara nak hias. Okey, kita sambung cara nak hias. Okey, sekarang ni kita nak gamkan bunga ni untuk kita hiaskan pada bakul kita ya. Okey, kita gunakan gelugam. Untuk letak gelugam ni kita letak di bahagian sebelah bawah tapak ni, tapak bunga ni, dan kita masukkan sikit gam dekat tengah-tengah tu. Okey. Kita tampalkan di bahagian sini. Okey, kita letak di bahagian situ. Okey, letak dulu. Kemudian untuk hiasan saya gunakan manik. Tapi kalau perempuan suka boleh letak apa je ya. Manik ni kita akan letak di tengah-tengah. Okey. Untuk letak manik ni pastikan kita letak di tengah-tengah. Kita tolak sikit yang bahagian dalam tu supaya dia melekat dengan gam bawah. Oh, dah kering. So, kita akan letak sikit gam dekat tengah ni sikit je. Dah terlebih pula. Okey, tak apalah, kita letak dulu supaya dia tak kering. Manik ni agak kecil, saya salah beli saiz. Tapi tak apalah, untuk kita tunjukkan contoh je ya. Macam mana kita nak letak. Okey. Dah letak tu kita biar sekejap supaya gam tu kering. Kemudian baru kita rapatkan. Kita tekan bagi dia betul-betul rapat. Okey. Okey, kemudian letak lagi. Kita keluarkan dulu. Okey, kita gamkan lagi untuk yang seterusnya. Kita masukkan kat celah-celah tu sikit. Supaya nanti kita senang nak letak gam ya. Okey. Kita tampal dan kita tolak sikit yang ni supaya gam tu terkeluar dan melekat pada manik yang kita nak tampal ni. Okey. Okey, kita tekan sikit bagi dia lekat, kemas. Dan kita letak lagi satu keping. Kalau sahabat-sahabat nak dekor macam mana, yang tu terpulang pada selera masing-masing lah. Nak ikut cara saya ni pun boleh. Kalau nak dekor cara sendiri pun boleh. Tak ada masalah. Okey, so kita rapatkan sikit. Dan kita tekan supaya gam daripada dalam tu keluar. Untuk senang kita isi manik ni dekat tengah-tengah. Okey. Yang gam lebih-lebih ni kita boleh tarik ya. Bila dia dah kering kita boleh tarik.
Okey, kita kemaskan. Okey, dah siap sebelah bahagian. Okey, kita siapkan yang sebelah ni pula. Kita letak gam di bahagian yang terbalik ya. Jangan letak yang bahagian atas. Kita letak bahagian bawah yang terbalik. Okey, kita tampal dekat sini. Okey, kita lekatkan, kemudian kita tolak sikit dia punya gam tu keluar dan kita masukkan manik. Yang ni dia nak kena cepat sebab gam ni dia cepat keras. Okey, kemudian kita kemaskan. Kita letak lagi 2 keping. Okey, kemudian kita letakkan di bahagian tepi sini. Okey, cantumkan dulu dan kita tekan sikit dari sebelah dalam supaya gam tu keluar yang kita masukkan tadi dan lekatkan pada manik. Okey. Cara macam ni dia takkan meleleh ya. Jadi daripada luar bunga ni kita tak nampak lah gam tu. Jadi lebih kemas lah. Tapi sesuai selera lah macam mana nak buat asalkan nampak hasilnya tu cantik. Jadi terpulang pada selera masing-masing. So kita siapkan satu lagi. Okey, kita siapkan. Okey, kita dah tekan dia macam tu. Kita keluarkan gam yang daripada dalam ni tadi. Kita tolak tekan keluar sikit sebelum kita masukkan manik. Oops, okey, dia tak lekat, so tambahkan sikit. Okey, kita letak balik. Okey, dah siap kita punya hiasan. So tinggal kemas-kemaskan supaya dia berpegang ya pada bekas tu lah. Jadi kita rapatkan, tekan bagi kemas. Okey, dah siap. Okey, ni dia hasil kita punya hari ni, kita punya perkongsian. Okey, nampak cantik kan? Jadi padanan warna ni memainkan peranan jugalah. Bila kita nak matchkan dia punya warna-warna bunga ni, nak kena sesuai dengan kita punya bakul supaya nampak lebih orang kata hidup. Okey, yang ni kita betulkan. Okey, dah siap bakul telur seberguna. Okey, yang ni saya nak letak gula-gula boleh juga kita letak gula-gula untuk diberi kepada tetamu. Okey, yang ni letak gula-gula. Okey. Yang ni kita letak free gift.
ada set gunting, tip kuku dan pengorek telinga dalam ni. Okey. Boleh juga letak sabun. Tapi saya tak ada sabun. Saya nak tunjuk. Okey. Ni adalah sebahagian bahan-bahan yang boleh kita letak dalam bako seberguna ni lah. Okey. Yang ni saya letak telur. Okey. Dan yang ni saya letak tuala. Okey. Jadi inilah saja perkongsian saya untuk kali ni. Diharap sahabat-sahabat semua sukalah. Okey, kepada yang belum subscribe, bolehlah subscribe. Bolehlah komen, boleh like, boleh share kepada kawan-kawan supaya lebih ramai yang dapat berkongsi ilmu dengan sahabat-sahabat kita di luar sana. Okey, sekian dulu daripada saya. InsyaAllah kita bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.